Okey, pembalkenan getah. Okey, sebelum ni kita belajar berkenaan dengan getah asli. Okey, tapi sekarang kita tengok pada proses pembalkenan getah. Apa itu pembalkenan getah? Okey, getah asli bersifat lembut dan mudah dioksidakan apabila terdedah kepada udara pada jangka masa yang lama. Okey, macam pembelajaran sebelum ni. Okey, kamu dah tahu getah asli dia ada kelemahan-kelemahan yang tertentu. Okey, contohnya ini yang pertama. Okey, getah asli dia lembut dan mudah dioksidakan kalau terdedah kepada udara dalam tempoh masa yang lama. Okey, jadi ini menyebabkan getah asli dia tak boleh nak digunakan sepenuhnya dalam keadaan tertentu. Okey, mungkin kita boleh guna untuk buat bahan A tapi kita tak boleh guna untuk buat bahan B disebabkan oleh dia ada kelemahan-kelemahan yang tertentu. Okey, jadi ciri-ciri getah dapat ditingkatkan dengan menjalankan proses pembalkenan kepada getah asli. Maksudnya getah asli tu kita boleh proseskan dia, okey, iaitu proses pembalkenan untuk memperbaiki atau mempertingkatkan lagi kelebihan dia. Okey, maksudnya kita nak kurangkan kelemahan. Okey. Pembalkenan getah. Okey, pembalkenan getah, apa itu pembalkenan getah? Ia adalah proses untuk hasilkan getah yang lebih kenyal, berkualiti melalui penghasilan rangkai silang antara rantai polimer. Okey, maksudnya proses penghasilan getah yang lebih kenyal dan berkualiti. Okey, melalui penghasilan rangkai silang antara rantai polimer. Okey, sewaktu proses pembalkenan getah, ikatan ganda dua antara karbon terdapat antara molekul getah akan bertindak balas dengan sulfur atau bahan lain untuk menghasilkan rangkai silang sulfur. Okey, macam sebelum ni kamu dah belajar. Okey, kalau ada ikatan ganda dua, dia boleh contohnya macam sebatian hidrokarbon. Okey, kalau ada ikatan ganda dua, dia boleh bertindak balas. Okey, bertindak balas dengan bahan lain. Sama juga konsep bagi getah. Okey, dalam struktur getah tu, okey, ada ikatan ganda dua iaitu yang wujud antara karbon. Jadi, ikatan ganda dua tu, okey, itulah yang berperanan okey untuk bertindak balas dengan sulfur atau bahan lain. Okey, rangkai silang sulfur ini menjadikan getah tervulkan lebih kuat. Okey, lepas wujudnya rangkai silang sulfur ni akan menjadikan getah tervulkan lebih kuat. Cikgu tunjuk contoh. Okey. Kalau kamu tengok pada okey, ini adalah rantai sebelum dan selepas. Okey. Sebelum tu kalau kamu tengok ada ikatan ganda dua di antara karbon. Okey, tapi bila kamu tambah sulfur, okey, selepas tu dia wujud rangkai silang sulfur. Okey, kalau kamu perasan sebelum tu, okey, sebelum tu ada ikatan ganda dua, kemudian kamu tambah sulfur, kemudian lepas kamu tambah sulfur, dia akan wujudnya rangkai silang sulfur. Jadi inilah menyebabkan getah yang tervulkan tu, okey, adalah lebih kuat dan kenyal. Okey, ini adalah sejarah okey, individu yang menemukan dan mempatentkan proses pembalkenan pada tahun 1844. Okey, teknik pembalkenan alternatif. Okey, pembalkenan dengan menggunakan sulfur merupakan kaedah yang paling utama digunakan untuk menghasilkan getah tervulkan daripada getah asli. Okey, daripada sini kamu ingat kalau getah tervulkan tu adalah getah yang telah diproses, maksudnya yang telah ditambah dengan sulfur. Okey. Tapi kalau getah asli tu yang original tu lah. Okey.
Okey, namun begitu kaedah pemakanan ini tidak dapat digunakan untuk jenis getah yang tertentu, terutama getah sintetik yang tak ada ikatan ganda 2 di antara karbon. Okey, maksud pembakaran ni, okey, tak dapat dijalankan, okey, tak dapat digunakan bagi getah sintetik yang tak ada ikatan ganda 2 di antara karbon. Okey, ini adalah teknik pembakaran alternatif. Terdapat beberapa teknik pembakaran alternatif yang digunakan untuk menghasilkan getah talberkan, okey, tanpa menggunakan sulfur. Okey. Getah talberkan yang dihasilkan adalah bebas sulfur dan lebih mesra alam. Ini adalah kaedah alternatif, okey, kaedah pembakaran alternatif. Yang pertama, okey, kita guna sinaran. Yang kedua, logam oksida. Yang ketiga adalah peroksida. Sifat getah tervulkan, okey. Getah tervulkan dia ada ciri-ciri yang berbeza daripada getah tidak tervulkan. Hasil daripada pembentukan rangkai silang sewaktu proses pembakaran. Pembentukan rangkai silang sulfur mengurangkan ikatan ganda 2 antara karbon dalam getah taburkan yang menjadikan getah taburkan ni sukar dioksidakan. Okey, maksudnya bila wujudnya rangkai silang sulfur tu, dia akan mengurangkan ikatan ganda 2 antara karbon. Jadi, bila mengurangkan ikatan ganda 2 antara karbon, jadi getah taburkan tu, okey, dia susah nak dioksidakan. Okey, sifat getah tervulkan. Okey, rangkai silang sulfur yang kuat boleh menghalang polimer getah daripada menggelongsor apabila direnggangkan dan dapat kembali semula ke bentuk asal selepas diregangkan. Okey, maksudnya disebabkan wujudnya rangkai silang sulfur ni, okey, dia dapat halang polimer getah daripada menggelongsor apabila direnggangkan. Maksud dia lebih elastik lah. Okey, dan dapat kembali ke bentuk asal selepas diregangkan. Tenaga yang tinggi juga diperlukan untuk memutuskan rangkai ini. Tengok dari segi struktur. Okey, ini adalah yang pertama, getah tidak tervulkan sebelum diregangkan. Kemudian sewaktu diregangkan dia akan jadi lurus. Selepas diregangkan nampak tak dia punya bentuk tu. Tapi kalau getah tervulkan tu dia ada bezanya, atas tu tak tervulkan kan. Okey, yang bawah tu ada rangkai silang sulfur tu. Okey, waktu diregangkan, okey, kamu tengok dia punya struktur lepas diregangkan. Maksud dia boleh kembali pada asal. Okey, dia lebih kenyal, okey, berbanding tidak tervulkan. Okey, jadi disebabkan getah tu, sifat getah tu, dia dah jadi lebih kenyal dan tahan haba yang tinggi lepas mengalami proses tervulkan. Okey, ini perbezaan. Okey, perbezaan. Kalau getah tidak tervulkan kurang kenyal, getah tervulkan lebih kenyal, lebih keras. Okey, kekuatan dia lebih tinggi, lebih tahan haba yang tinggi dan tahan terhadap proses pengoksidaan. Okey, terhadap pengoksidaan. Tapi kalau getah tidak tervulkan ni dia kurang kenyal, dia lebih lembut, kemudian kekuatan dia lebih rendah. Okey, kurang tahan haba yang tinggi dan lebih mudah teroksida.